Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rahman bin Arifai daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tajuk kajian saya adalah Alarkam, Pelopor Seni Hiburan Nasyid di Malaysia 1975 sehingga 1997. Saya akan membentangkan berkaitan dengan latar belakang kajian, metodologi kajian, tinjauan literatur, dapatan kajian dan akhirnya kepada kesimpulan. Sebagai latar belakang, kemunculan Alarkam berperanan penting dalam perubahan struktur sosial masyarakat Melayu di Malaysia. Alarkam bermatlamat untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang menjadikan Islam sebagai cara hidup. Dakwah menjadi perkara utama di dalam Alarkam. Pelbagai kaedah dilakukan, antaranya adalah melalui seni hiburan nasyid. Lantaran daripada itu, kumpulan nasyid Alarkam pertama ditubuhkan yang diberi nama sebagai Nada Murni. Namun begitu, pengaraman ke atas Alarkam sedikit sebanyak menyuramkan dunia hiburan nasyid tempatan. Kebangkitan Nada Murni mencetuskan fenomena nasyid kontemporari di Malaysia. Dalam kajian ini, saya menggunakan penganalisaan terhadap sumber. Yang pertama sekali terhadap sumber primer yang berupa dokumen dan manuskrip yang diperoleh daripada arkib seperti rekod, fail, catatan diary, koleksi kerajaan Akbar lama dan majalah. Antaranya adalah koleksi Warta Kerajaan pada tahun 1994, koleksi Akbar seperti Al-Munir pada tahun 1984, dan Watan pada tahun 1989. Saya juga melakukan analisa terhadap sumber sekunder yang berupa bahan perpustakaan seperti buku, jurnal, tulisan ilmiah dan artikel. Semasa menjalankan kajian ini, saya juga turut melihat kepada pandangan-pandangan pengkaji sebelum ini, antaranya adalah Abdul Rahman bin Abdullah pada tahun 1992. Beliau menyatakan Alarkam pada awalnya melakukan dakwah secara tradisional melalui majlis pengajian seperti kuliah, halaqah, syarahan dan ceramah. Husin Muttalib pada tahun 1990 menyatakan perkampungan Alarkam merupakan pusat kegiatan yang meliputi aktiviti sosial, ekonomi, pentadbiran dan dakwah. Selain daripada itu, Judith Nagata mengatakan Alarkam menyediakan sistem hidup beragama yang menyeluruh dalam pelbagai aspek kehidupan seharian. Dalam masa yang sama, Anwan Seng pada tahun 1997 dan pada tahun 2005 menyatakan Alarkam memperkenalkan cara hidup yang memperjuangkan sebuah negara Islam, iaitu mempunyai pengayatan Islam dalam semua aspek kehidupan. Dalam dapatan kajian, saya akan menerangkan berkaitan dengan perkembangan awal nasyid di Malaysia, seterusnya membawa kepada penubuhan nasyid Alarkam pada tahun 1974 dan melihat kepada perkembangan nasyid Alarkam iaitu kumpulan Nada Murni. Dalam masa yang sama juga kita akan melihat kepada perkembangan nasyid yang berlaku di Malaysia antara sekitar tahun 1950 sehingga tahun 2000-an. Dan selepas itu kita akan melihat keadaan nasyid selepas pengaraman Alarkam yang dibuat pada tahun 1994. Perkembangan awal nasyid di Malaysia. Masyarakat Melayu diawali dengan penerapan budaya Arab daripada zaman Kesultanan Melayu lagi. Orang Melayu pada ketika itu terdedah dengan alunan syair, zikir, solawat dan qasidah. Alunan irama tersebut digunakan dalam majlis kerahian seperti majlis bersyukur, kelahiran anak, maulid dan berzanji. Kemunculan nasyid dengan irama dan alunan nyanyian bercorakkan padang pasir dipengaruhi oleh budaya masyarakat Timur Tengah. Malaysia pada ketika itu menerima hiburan nasyid klasik daripada kumpulan nasyid Singapura dan Indonesia. Penubuhan kumpulan nasyid Alarkam. Kemasukan tokoh graduan Al-Azhar ke dalam Alarkam seperti Muhammad Rusdi Yusof, Sheikh Abdul Rahim dan Mokhtar Yaakob membawa kepada penubuhan Yayasan Alarkam. Yayasan Alarkam berperanan membangunkan sistem pendidikan di perkampungan Alarkam seluruh negara. Pelajar-pelajar yayasan ini diperkenalkan dengan nasyid sebagai salah satu hiburan di dalam Islam. Kumpulan nasyid Alarkam yang pertama dinamakan sebagai Putra-Putra Alarkam yang terdiri daripada 9 orang ahli. Syukbah kebudayaan diwujudkan untuk mengendalikan pengurusan berkaitan dengan nasyid Alarkam yang semakin mendapat perhatian. Kemajuan teknologi yang dimiliki oleh Alarkam pada ketika itu membantu kepada perkembangan seni hiburan nasyid. Kumpulan putera-putera Islam ini semakin mendapat tempat dan tumpuan di perkampungan-perkampungan Alarkam juga oleh masyarakat setempat. Oleh itu mereka menukar nama kepada nama yang baru iaitu Kumpulan Nada Murni. Perkembangan Nada Murni. Seiring dengan perkembangan Alarkam, Nada Murni mengeluarkan album pertama dengan nyanyian nasyid yang diiringi dengan muzik. Nada Murni berjaya mengeluarkan 20 album yang mengandungi lebih daripada 200 buah lagu.
Syubah Kebudayaan Alarcom menubuhkan sebuah syarikat penerbitan muzik iaitu OVA Production Sdn Berhad. Lagu-lagu nada murni diterbitkan dalam pelbagai bentuk seperti kaset, peti video dan buku lagu. Selain daripada nada murni, terdapat kumpulan-kumpulan nasyid lain yang bernaung di bawah Alarcom melalui OVA Production ini seperti The Zik dan Katrun Nada. Rentetan daripada perkembangan ini, Alarcom mewujudkan perkampungan kebudayaan di Yayasan Alarcom Sungai Serai Selangor untuk melancarkan pengurusan berkaitan dengan nasyid. Pelbagai program dilakukan seperti pertandingan dan persembahan dapat menarik minat dan perhatian daripada masyarakat setempat. Perkembangan nasyid di Malaysia. Evolusi nasyid daripada tradisional kepada moden mendapat sambutan yang baik daripada masyarakat. Selain daripada itu, dorongan dan sokongan daripada pihak kerajaan juga membantu kepada perkembangan nasyid di Malaysia. Sebagai contoh, rancangan televisyen Malaysia RTM menganjurkan pertandingan nasyid peringkat kebangsaan yang melibatkan kumpulan-kumpulan nasyid yang ada pada ketika itu. Selain daripada itu, JAKIM juga berperanan dalam perkembangan nasyid di Malaysia apabila menganjurkan festival nasyid peringkat antarabangsa yang diberi nama sebagai MABIMS dengan melibatkan penyertaan daripada negara-negara ASEAN. Saluran radio juga berperanan dalam perkembangan nasyid pada ketika itu. Antaranya adalah IKIM FM dengan menganjurkan pertandingan anugerah nasyid IKIM dan carta nasyid IKIM. Selain daripada IKIM FM, terdapat juga saluran-saluran radio yang lain seperti Salam FM dan Nasyid FM. Nasyid selepas pengharaman Alarcom. Pengharaman Alarcom menyebabkan semua kumpulan nasyid di bawah syarikat OVA Production Sdn Berhad dibubarkan. Pada tahun 1996, Raihan muncul sebagai pelopor nasyid kontemporari di Malaysia. Raihan adalah penjenamaan semula daripada The Zik. Perkembangan Raihan sebagai kumpulan nasyid kontemporari berjaya mencapai pelbagai anugerah di dalam dan di luar negara. Keluaran album pertamanya yang bertajuk Puji-Pujian mencapai 3 juta unit jualan. Kejayaan Raihan membuka mata kepada nada murni yang dahulunya diharamkan pada tahun 1994 untuk muncul semula sebagai kumpulan Rabbani dan Ijaz. Kejayaan Raihan, Rabbani dan Ijaz menjadi pemangkin kepada kumpulan-kumpulan nasyid yang baru seperti Intim, Mirwana dan UNIC. Sebagai kesimpulan, di sebalik sisi gelap penubuhan Alarcom sehingga membawa kepada pengharamannya, terdapat beberapa jasa dan sumbangan Alarcom kepada pembangunan sosial masyarakat Malaysia yang tidak boleh kita nafikan. Kemunculan kumpulan nasyid tempatan bukan sahaja memberi pilihan alternatif kepada masyarakat dalam berhibur, namun turut memberikan peluang kepada anak-anak tempatan untuk mengetengahkan ajaran agama, budaya dan adat orang Melayu.